Kenapa dibiarkan surau ni dikunci? Nampak? Sampai missionary boleh masuk menyampaikan agama mereka. Inilah dia tuan-tuan. Benarnya sabda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, solat berjemaah kita kena maintain ni surau ni. Subuh ke asar ke sekolah ni subuh. Kalau suruh asar subuh je cucu kita jadi muazzin, jadi Bilal pun tak apa. Azan tak ada masalah. Biarlah azan macam mana pun dengar. Cucu siapa azan ni? Nampak kan? Cucu siapa? Oh, cucu dah. Kata, oh, pandai dia azan dia. Sekolah mana dia? Ya kan sekolah sini. Rupanya cucu tu duduk berumur punya masuk mak tadi. Sepatutlah boleh azan. Buat. Jadi kita maintain solat berjemaah 5 waktu. Supaya orang-orang kampung kita ini tidak dikalahkan oleh syaitan. Dan pencemaran akidah tidak berlaku. Pencemaran agama tidak berlaku. Sebab pendakwa agama dia tak akan berani masuk. Kalau dia tengok syiar. Sebab azan solat berjemaah ni syiar. Dia bukan saja syariat, dia syiar. Syiar ni apa? Syiar ni apa? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran kan, sesungguhnya safa dan marwah itu adalah sebahagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar ni apa? Dia satu simbol, lambang, benda yang orang boleh nampak. Kalau surau kita ada dalam kampung ni, syiar, tandanya ada orang Islam. Berkumandang azan, syiar. Tapi bila azan tak berkumandang, surau dikunci 24 jam. Mana orang tahu, orang luar tahu kata masyarakat Islam di kampung itu nama saja beragama Islam, tapi mereka tidak mengamalkan penghayatan Islam. Nama saja beragama Islam. Itu jumpa tuan-tuan. Ada masjid yang berkunci sama, dibuka hanya pada waktu Jumaat. Ada. Cuma missionary dia agama lain ni dia tak berani nak masuk ke kawasan-kawasan kita. Mereka tak berani. Maka mereka gunakan pelbagai pendekatan lain. Mereka hanya berani kalau jadi macam tadi ya. Bila jadi kes yang macam tu, baru mereka berani masuk. Bila tengok surau mati, tak diimarahkan, baru mereka berani masuk jauh. Jadi di tempat kita ni mereka tak berani. Sebab syiar tu mesti ada, azan mesti berkumandang, solat berjemaah masih diadakan. Dan mereka tak berani. Wahai dalam masyarakat kita ni bukan semua orang yang pergi pun. Kita boleh buat kajian kan? Boleh buat kajian. Berapa ramai orang yang mengerjakan solat berjemaah? Buat kajian. Penduduk kita ni berapa ramai? Yang solat berjemaah berapa ramai? Kita kan tahu, kita boleh buat peratusan. Boleh buat apa nama ni, kalau sekarang dipanggil statistik. Ya. Kalau dulu istilahnya saya tak ingat. Kajian ke apa? Tak tahu. Banci. Banci. Dulu banci. Bacaan. Sekarang dia statistik. Bacaan banci dulu. Jadi kita boleh buat berapa ramai penduduk untuk kamu dia berapa ramai. Yang lakinya, yang perempuannya. Kemudian yang ada solat berjemaah tu berapa orang. Jadi kita boleh tengok peratusan dia. Tapi sekurang-kurangnya bila ada solat berjemaah, adanya azan, ada solat berjemaah, maka itu syiar. Maka orang, Nabi SAW mengatakan tidak akan dikalahkan kita oleh syaitan. Sekurang-kurangnya 3 orang. Macam Jilah Muzair macam tu lah. Asar tu kadang-kadang saya, Bilal, siap, ada seorang ni, 3 orang je makmum dia. Imam seorang, makmum 3 orang.
Berlaku. Tak apa dah, 3 orang tu fikir okey dah tu. Ada masjid yang tercicor Zuhur dengan Asar. Pasal apa? Sebab tuan imam dia motor getah. Balik pukul 10 dia landing, bangkit, bangun pukul 6.30. Punya lama tidur. Motor getah baru 3 jam, 4 jam. Dia punya tidur 6 jam. Masya Allah. Tapi tak boleh salahkan tuan imam. Tuan imam umur 65. Orang patah siat. Nak buat macam mana? Orang muda-muda semua dah berhijrah. Yang ada tinggal di kampung pun kutu bambu semua. Nak kata apa? Kutu bambu, kacang hantu. Nak kata apa? Tak boleh buat apa kan? Ini dia tuan-tuan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bil jamaah. Maka ke atas kamulah berjamaah. Hendaklah kamu mengerjakan solat berjamaah. Kerjakanlah solat berjamaah. Ada kesempatan, kerjakanlah solat berjamaah. Ada ruang, kerjakanlah solat berjamaah. Tak ada apa-apa hal, kerjakanlah solat berjamaah. Apa-apa kerja kita, buatlah secara berjamaah. Sebab itu dalam masyarakat kita ada konsep gotong royong. Gotong royong tu menyemai semangat berjamaah. Gotong royong membersihkan suara, sembang je lebih. Kan, buat kerja sikit je. Makan minum je lebih kan. Makan minum dah tentu kan. Kan. Gambar-gambar sikit bila dah ramai tu sikit-sikit lah. Masing-masing ambil kerja sikit-sikit je lah. Sembang je lebih. Cerita ni akak-akak belakang buat mesyuarat tingkap lah, cerita sambil melipat sejadah lama tu apa kan. Gini lah gitulah, gosip-gosip kan. Saya pun jadi subjek juga, subjek topik gosip. Dengar-dengar saat ni tu, dengar. Kerja sikit ya, sembang banyak. Tak apalah. Yang penting memupuk semangat berjamaah. Dalam pasukan Polis Dara Malaysia, semangat berjemaah ni dinamakan Esperidico. Kalau sebut Melayu dia Esperidico. Dia asal perkataan Perancis. Jadi kalau bersambutan Perancis disebut Esperidico. Nampak. Itu dalam istilah agama kita dinamakan semangat berjemaah. Jadi Nabi kata, atas kamulah berjemaah. Buatlah apa-apa pun berjemaah. Makan berjemaah, solat berjemaah, makan berjemaah. Tidur janganlah berjemaah, tak boleh. Pun tidur ramai lagi perempuan bercampur, itu bukan jemaah, itu hippie namanya. Anak beranak pun tak kena. Suami isteri ada di tempat dia. Tak boleh campur sekali kau. Bahaya. Dua kahwin boleh Ustaz? Dua kahwin tu boleh? Dua kahwin tak tahu saya. Macam mana tidur berjemaah dua kahwin Yalah dah malam dah joget kan. Bergelempang lah dekat depan, dekat kemah, tak kemah, dalam bawah kemah. Itu dulu. Baik. Jadi berjemaah, kata Nabi SAW, atas kamulah berjemaah lah. Kita mesyuarat itu memupuk semangat berjemaah. Syura. Amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Jadi kita jangan buat urusan sendiri. Bincang secara berjemaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanamil qasiyah. Maka sesungguhnya kambing yang bersendirian akan dibaham oleh serigala, oleh harimau. Dalam hutan dengan harimau lah. Di sini Nabi sebut dhi'bu ni serigala. Dan jumpa perkataan dhi'bu ni tengok dalam surah Yusuf. Tatkala abang-abang Nabi Yusuf balik dan beritahu kepada ayah dia mereka Nabi Yaqub keadaan Nabi Yusuf. Konon-konon Nabi Yusuf ni diterkam oleh serigala. Kami dah main satu tempat, Nabi Yusuf tak ikut. Lepas balik tengok Nabi Yusuf tak ada. Dah tak ada dah, tinggal baju je. Baju berdarah-darah. Baju tu elok nak menipu pun
bulu. Tu dia. Baju tu berdarah tapi tak ada kesan gigit. Nampak sangat penipu. Nabi Yaqub seorang Nabi pun faham dah. Sebab ciri Nabi ni, sifat Nabi ni apa dia? Kak, kita belajar kan dalam kitab Minhaj Syariat kan, sifat Nabi ni ada apa kak? Ada 4 kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tu bijak. Bila bijak, abang-abang dia bisa bawa baju berlumuran darah, tapi baju tu tak koyak, tak ada kesan gigit.